Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Farah Ainul Wahab. Saya dari Diploma Pendidikan Islam semester 5. Hari ini saya akan memberikan sedikit perkongsian kepada anda berkaitan dengan pembahagian tafsir Al-Quran. Tahukah anda apakah itu tafsir Al-Quran? Tidak mengapa, mari kita lihat pengertian tafsir Al-Quran dari sudut bahasa dan juga istilah. Pengertian tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran dari segi bahasa adalah ia berasal daripada perkataan Arab iaitu fasira, yufassiru, tafsiran yang bermaksud terang dan jelas. Manakala dari segi istilah, menurut Al-Zarqani, tafsir Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran berdasarkan kepada petunjuknya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dengan kadar kemampuan manusia. Berdasarkan pengertian berikut, kita dapat simpulkan bahawa ilmu tafsir ini adalah satu ilmu yang dapat membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan menerangkan maksud yang tersirat. Dan daripada kefahaman tersebut, kita dapat menentukan hukum ayat tersebut sama ada wajib dilaksanakan ataupun sebaliknya. Para ulama telah membahagikan ilmu tafsir ini kepada 3 bahagian, iaitu tafsir bil-ma'thur, tafsir bil-ra'yi dan tafsir al-isyari atau ia dikenali sebagai tafsir al-sufi. Mari kita fahami setiap tafsir yang berikut. Tafsir yang pertama ialah tafsir bil-ma'thur. Tafsir bil-ma'thur ini adalah tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan riwayat sahih iaitu berdasarkan sumber kaedah seperti yang berikut. Sumber tafsir bil-ma'thur yang pertama adalah mentafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Sumber ini adalah sumber yang paling tepat. Seterusnya, tafsiran ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagai contoh, ayat Al-Quran yang bersifat mutlak ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW. Selain itu, tafsiran ayat Al-Quran dengan ijtihad ataupun pendapat daripada para sahabat. Untuk mentafsirkan ayat Al-Quran adalah masih diterima kerana para sahabat ini hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan mereka juga mempunyai sifat yang adil. Dan akhir sekali, tafsiran ayat Al-Quran dengan ijtihad atau pendapat para tabi'in. Dalam sumber tafsiran yang terakhir ini, terdapat berlakunya perselisihan pendapat antara ulama'. Ada sebahagian ulama' yang menyatakan bahawa sumber ijtihad dari tabi'in ini termasuk dalam sumber tafsir bil-ma'thur, dan sebahagian ulama' yang lain menyatakan bahawa sumber ijtihad dari tabi'in ini termasuk dalam sumber tafsir bil-ra'yi. Ini adalah contoh-contoh kitab tafsir bil-ma'thur. Yang pertama, kita ada tafsir Jami' al-Bayan fi tafsir Al-Quran, karya daripada Ibn Jarir al-Tabari. Selain itu, kita ada tafsir Ma'lim al-Tanzil, karya al-Baghawi. Seterusnya, kita ada tafsir Al-Quran al-Azim, karya daripada Ibn Kathir. Dan yang terakhir, kita ada tafsir Al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir bil-Ma'thur, karya daripada Al-Suyuti. Tafsir yang kedua ialah tafsir bil-ra'yi. Tafsir bil-ra'yi adalah tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan akal pemikiran keilmuan para pentafsir. Tafsir bil-ra'yi terbahagi pada 2 bahagian, iaitu ra'yi mamduh dan ra'yi mazmum. Apa itu ra'yi mamduh dan ra'yi mazmum ya? Mari kita lihat penerangan. Jenis tafsir bil-ra'yi terbahagi kepada 2. Yang pertama ra'yi mamduh dan yang kedua ra'yi mazmum. Tafsir ra'yi mamduh adalah tafsir yang terpuji, iaitu tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan akal pemikiran pentafsir yang mempunyai pengetahuan yang mantap, pentafsir yang mempunyai akal yang sihat, pentafsir yang berusaha dalam mencari kebenaran, pentafsir yang menafsirkan ayat yang tidak mengikut hawa nafsunya, dan akhir sekali pentafsir yang menafsirkan ayat berdasarkan dengan sumber yang sahih.
Manakala tafsir ra'yi mazmum pula adalah tafsir yang tercela, iaitu tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan akal pemikiran pentafsir yang tidak berkelayakan seperti tidak mempunyai ilmu yang mantap, tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu, pentafsir yang menyokong mazhab yang sesat, dan akhir sekali pentafsir yang menafsirkan ayat berdasarkan sumber yang palsu. Tafsir birra'yi juga mempunyai sumber untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Sumber yang pertama adalah merujuk terus kepada Al-Quran, iaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membuat perbandingan. Seterusnya, merujuk kepada nukilan daripada Rasulullah SAW, iaitu dengan menolak hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Sumber yang ketiga adalah merujuk kepada riwayat yang sahih daripada sahabat dan tabi'in. Sumber yang keempat pula merujuk kepada ilmu bahasa, dan sumber yang terakhir merujuk kepada tafsiran ayat berdasarkan tuntutan makna ayat-ayat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini adalah antara contoh-contoh kitab tafsir bi-ar-ra'yi. Yang pertama adalah Tafsir Al-Kashaf, karya daripada Zamakhsyari. Yang kedua adalah Tafsir Al-Kabir, karya daripada Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir yang ketiga adalah Tafsir Al-Bahr Al-Muhit, karya daripada Abu Hayyan. Dan tafsir yang terakhir adalah Tafsir Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil, karya daripada Imam Al-Baidawi. Tafsiran yang terakhir adalah Tafsir Al-Isyari, atau ia juga dikenali sebagai Tafsir Al-Sufi. Tafsir Al-Isyari ini adalah tafsir yang mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak berpandukan pada kenyataan zahir ayat. Perkataan mentakwilkan di sini adalah memahami Al-Quran dari ayat-ayat mutasyabihat dengan memalingkan makna asli. Sebagai contoh, Yadullah. Yadullah adalah bermaksud tangan. Kemudian ia memalingkan maksud tangan itu kepada maksud kekuasaan. Di sini para ulama berselisih pendapat berhubung dengan tafsir Al-Isyari ini. Ada ulama yang mengharuskan tafsiran ini dan ada juga ulama yang menegahnya. Ini kerana mereka merasakan sesuatu tafsiran nas itu perlulah berdasarkan kepada kenyataan zahirnya. Jika mentakwilkan pada makna yang lain, maka ia merupakan satu tegahan. Terdapat juga beberapa syarat penerimaan untuk menjadikan tafsir Al-Isyari ini boleh diterima pakai dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Syarat penerimaan tafsir Al-Isyari yang pertama adalah pentafsiran berikut perlulah disokong dengan bukti-bukti syarak yang benar. Seterusnya, penafsiran itu mestilah tidak bertentangan dengan syariat ataupun akal. Dan penafsiran yang dibuat mestilah tidak terlalu asing. Selanjutnya, seseorang mufassirin tidak boleh mendakwa hanya tafsir Al-Isyari sahaja yang tepat. Dan akhir sekali, penafsiran ini tidak boleh bertentangan dengan kenyataan nuzulul Quran ataupun makna-makna yang zahir. Terdapat beberapa contoh kitab tafsir Al-Isyari. Yang pertama adalah Tafsir Al-Futuhat Al-Makkiyah, karya daripada Ibnu Ar-Rabi. Yang kedua adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya daripada Al-Bustari. Dan akhir sekali adalah Tafsir Ta'wilat Al-Quran, karya daripada Al-Qasiyani. Kesimpulannya ialah ilmu tafsir ini adalah satu ilmu yang memerlukan penelitian yang amat tajam. Hal ini kerana jika pentafsir itu menyalahi dalam menafsirkan ayat, maka berdosa'lah ia. Oleh sebab itu, seseorang pentafsir mestilah mempunyai syarat-syarat yang tertentu supaya pentafsir itu dapat menafsirkan ayat Al-Quran dengan baik dan dapat menghasilkan kitab-kitab tafsir yang tersohor yang boleh menjadi rujukan kepada umat Islam sehingga ke hari ini. Antara syarat-syaratnya, pentafsir mestilah mahir dalam ilmu bahasa Arab, mahir dalam ilmu usul fiqh, mahir dalam ilmu qiraat, mahir dalam ilmu balaghah dan banyak lagi. Akhir kata daripada saya,
kitab tafsir Bimaktur adalah kitab yang paling utama untuk dijadikan rujukan dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran. Manakala, jika tidak menjumpai sebarang tafsiran yang diinginkan, maka seseorang itu bolehlah jadikan kitab tafsir Bil-Ra'yi sebagai pilihan kedua. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.